Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidah Matram. Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedang melaksanakan usaha berterusan untuk mendorong seluruh anggota masyarakat agar bersama melindungi dan membina persekitaran yang selamat kepada kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata, bagi menjaga kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan kumpulan sasar itu, KPWKM sentiasa memberi penekanan kepada pelbagai program advokasi dan juga khidmat sokongan. Menurutnya, program tersebut menjadi sebuah platform yang membolehkan masyarakat setempat, terutamanya guru-guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan komuniti setempat untuk berperanan aktif dalam membantu KPWKM mencegah peningkatan kes penderaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Yeah, actually the purpose of this program is basically untuk melindungi kanak-kanak, untuk menyelamatkan mereka, and then the police will also tell them what is safe touch and what is unsafe touch. Dan based on your question tadi, actually it is not under us alone. This is something to do with kita perlu ada ekosistem untuk membentuk satu keluarga yang harmoni, mengamalkan nilai-nilai murni yang baik. Jadi sebab itu we want everybody to be with us. Kita bekerjasama, kami melalui LPPKN kita akan mengadakan parenting program, but it's not enough. That's why I bring all my other menteri, rakan-rakan menteri yang lain yang berkaitan. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan pelancaran program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak peringkat negeri Sarawak bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Semariang di sini pada Isnin. Datuk Seri Nancy menambah KPWKM akan meneruskan pelaksanaan program advokasi ini di sekolah-sekolah seluruh negara dan akan mengadakan kerjasama rentas kementerian bagi memastikan impak optimum program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak. Difahamkan program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak tersebut turut dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan SK Buntal dan SMK Santubong. Ahli Sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta tetamu kehormat yang lain. Seterusnya, kejohanan golf P194 Petrojaya dapat menjadi platform untuk mencungkil bakat-bakat baru, terutama peserta remaja dalam sukan tersebut di Sarawak. Menurut Timbalan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Petrojaya Datuk Seri Fadilah Yusof, pemain remaja yang menyertai kategori junior pada edisi kali ini telah menampilkan mutu permainan yang sangat baik. Justru beliau berharap agar jumlah pemain golf dalam kalangan golongan muda dapat ditingkatkan kepada kejohanan yang akan datang. Tegasnya pemain muda ini sangat diperlukan kerana banyak penaja boleh memberi tajaan kepada mereka untuk bermain golf dan menjadi wakil Sarawak suatu hari kelak. Datuk Seri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian hadiah kejohanan golf P194 Petrojaya 2023 di Kelab Golf Sarawak KGS pada Ahad. Acara tahunan yang memasuki edisi ke-13 itu menyaksikan seramai 120 pemain berentap merebut kejuaraan melibatkan peserta dari 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Tupong, Semariang dan Satok. Kejohanan selama sehari bagi kawasan Parlimen P194 Petrojaya dan kali ini kawasan DUN Tupong diberi mandat selaku badan penganjur manakala penganjuran tahun hadapan diserahkan kepada DUN Semariang. Datuk Seri Fadilah turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang yang menyaksikan pasukan N8 Satok muncul sebagai juara bagi kategori kejuaraan kumpulan sekaligus menjulang trofi cabaran golf P194 Petrojaya. Pasukan N6 Tupong dinobatkan sebagai naib juara manakala tempat ketiga dimenangi N7 Semariang. Bagi kategori kejuaraan individu Net, Kasim Gani dinobatkan sebagai juara, Muhammad Luqman Mustafa naib Johan, manakala Ali Sujang tempat ketiga. Bagi kategori kejuaraan individu Gross pula menyaksikan Daniel Yo Tian Chai merangkul tempat pertama, Sim Gyok Hok kedua dan Samsudin Mulok ketiga. Selanjutnya di Marudi, bidang pertanian kini merupakan salah satu cabang perniagaan yang boleh memberikan pulangan yang lumayan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Adun Marudi, Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata, masyarakat perlu mengubah cara pertanian dari cara tradisional kepada cara yang moden bagi memperoleh hasil yang lumayan. Jelasnya tanaman hydrophobic misalnya fertigasi tanaman durian musang king, kelapa sawit dan banyak lagi adalah antara contoh tanaman yang mendatangkan hasil yang lumayan apabila diusahakan dengan baik. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program AgriCrop 2023 di Rumah Asli Sayun, Sungai Arang di sini pada Sabtu.
Datuk Dr. Peguang menambah Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian sentiasa komited untuk membantu para pekebun dan petani di negeri ini. Justru beliau menasihatkan supaya pemilik tanah mengusahakan tanah masing-masing dengan menanam tanaman yang berpotensi serta bermanfaat. Selain itu, katanya pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Wisda, Lembaga Pembangunan dan Perlindungan Tanah LCDA, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan agensi lain sudah bersetuju untuk bekerjasama dengan penduduk kampung di Rumah Asli dan Rumah Jelaping khususnya bagi memajukan kawasan tersebut terutamanya dalam bidang pertanian. Mengulas mengenai pembangunan di kawasan Marudi pula, beliau memberitahu Jabatan Marudi dijangka siap pada Oktober 2024, manakala pembinaan jalan Miri ke Marudi akan dimulakan pada tahun 2024. Di Padawan pula, seramai 96 pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS telah menerima bantuan pendidikan daripada Persatuan Jongklan bahagian Kuching, Kota Semarahan dan Serian. Sumbangan berjumlah RM81,500 tersebut diberikan bagi membantu pelajar kurang berkemampuan dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Majlis penyerahan cek bantuan pendidikan tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerip Susil, dalam satu majlis ringkas di bangunan Persatuan Jongklan bahagian Kuching, Kota Semarahan dan Serian di sini Persatu. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Jerip yang juga Adun Mambong merakamkan penghargaan kepada Persatuan Jongklan dalam membantu pelajar-pelajar yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Perkembangan di Mukah, dataran Pehin Setiaraja sekali lagi dibanjiri ribuan orang bagi menyaksikan acara kemuncak Christmas Festival Mukah 2023 iaitu perarakan Christmas serta konsert hiburan. Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib menyempurnakan simbolik pelancaran dengan upacara pencahayaan 7 pokok Christmas yang dihiasi dengan pelbagai hiasan. Perarakan Christmas sejauh 1.5 km telah disertai oleh Datuk Hanifah sendiri sambil diiringi adun talian Royston Valentine bersama-sama dengan sekitar 5,000 orang ramai. Ia merupakan anjuran bersama pihak Persatuan Gereja-Gereja Sarawak ACS, Cawangan Mukah, Pusat Khidmat P213 Mukah dan pejabat daerah Mukah. Acara konsert hiburan pula telah menampilkan artis-artis terkemuka seperti Datuk Francisca Peter dan Sufian Sufhaimi serta artis tempatan iaitu Mia Manja dan Haris Ajak. Di bawah Adun Opar Billy Sujang telah melakukan tinjauan ke atas 2 projek jalan pertanian di bawah inisiatif Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. 2 projek tersebut ialah Jalan Pertanian Berbatu, Kampung Sebandi Ulu dan Jalan Pertanian Kawasan Tigowan, Kampung Stungkor Lama yang menelan perbelanjaan sebanyak RM900,000 dan dijangka bermula pada awal tahun hadapan. Hadis sama Pegawai Tadbir GKCDA Muhammad Badrul Hisham Mutai dan Penolong Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching Abdul Hadi. Terdahulu, Billy berkesempatan menyempurnakan majlis perasmian Karnival Sukan dan Permainan di Sekolah Kebangsaan Stungkor di mana beliau menyeru agar murid-murid serta generasi muda di Sarawak dapat meneruskan kecemerlangan dalam bidang sukan. Tambahnya lagi, penyertaan dalam bidang sukan bukan sahaja untuk menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mencapai matlamat satu murid satu sukan, malahan dapat mencukir bakat dalam bidang sukan. Dalam majlis tersebut, beliau telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM5,000 kepada SK Stungkor. Sekian isi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan pelancaran program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-Kanak peringkat negeri Sarawak bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Semariang. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.